Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya pada hari ini? Bagaimana? Sudah bersedia kita untuk menyambung pengajian kitab Wiqayatul Insan di Masjid In-Naim? Saya harap semuanya sudah bersedia kan dengan kitab masing-masing ataupun dengan buku nota masing-masing untuk mencatat perbincangan kita pada malam ini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempatan untuk meneruskan perbincangan kita pada minggu lepas. Masih ingat lagi apa yang kita bincangkan pada minggu lepas? Saya harap masih ingat. Kan, kalau tak ingat, kalau siapa-siapa yang terlepas, mungkin boleh, bukan mungkin lah, pastinya boleh lihat kepada video kita yang telah disiarkan pada minggu lepas. Okey, jadi hari ini kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan waktu isti'adzah kepada Allah Azza wa Jal dari syaitan yang terkutuk. Dan kita berada pada muka surat 381. Yang mana kita akan menyambung berkenaan dengan waktu yang kedua yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu membaca isti'adzah ketika membaca Al-Quranul Karim. Isti'adzah itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kita panggil ia sebagai isti'adzah, atau dalam bahasa Melayunya memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Jadi apakah ucapan isti'adzah? Kalau ucapan isti'adzah yang umum, kan? Sebab di sana ada ucapan-ucapan isti'adzah yang diajarkan oleh Nabi secara khusus. Okey? Tapi kalau secara umumnya ialah kita faham a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah ucapan isti'adzah. Baik, jadi pada minggu lepas kita ada membincangkan berkenaan dengan waktu bila seharusnya kita membaca isti'adzah ataupun mengucapkan isti'adzah. Kalau kita lihat dalam kitab kita ya, ada beberapa perbincangan lah bila kan. Jadi pertama ialah ketika kita merasakan adanya gangguan daripada godaan syaitan. Okey, kedua, ini yang nak kita sambung perbincangannya. Itu kedua ialah berkenaan dengan ketika membaca Al-Quranul Karim. Jadi, apakah hikmah? Apakah hikmah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika kita membaca Al-Quranul Karim? Maka pada perbincangan kita yang lepas, kita ada membincangkan berkenaan dengan dua hikmah yang telah dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Dan hari ini saya nak sambung kepada dua lagi perbincangan berkenaan dengan hikmah tersebut. Okey, iaitu sambungannya hikmah meminta perlindungan Allah dari syaitan ketika membaca Al-Quran. Jadi pada hari ini kita masuk kepada poin kita yang ketiga tentang hikmah itu pada muka surat 381. Okey, pada muka surat 381, iaitu berkenaan dengan malaikat alaihi salam akan mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaannya. Okay. Seperti yang dilansir ataupun seperti yang diriwayatkan dalam hadis Usaid ibn Khudair radhiyallahu an ketika dia membaca Al-Quran. Okey, di sana ada satu kisah yang mana seorang sahabat Nabi radhiyallahu an, iaitu namanya Usaid. Usaid ini dia membaca Al-Quran. Hadisnya panjang. Okay, hadisnya panjang. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, tak silap saya. Jadi, dalam hadis ini, ketika dia membaca Al-Quran, dia melihat seperti bayang-bayang yang di dalamnya terdapat beberapa lentera. Lentera ni maknanya macam ada cahaya lampu. Maka
pada masa itu, setelah keesokan harinya, dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Asal kisahnya ya, begini ya, kalau saya baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita dapati ada pada satu malam Usaid ibn Khudair radhiyallahu an diceritakan bainama huwa lailatan yaqra'u fi mirbadihi. Pada masa itu dia membaca Al-Quran di tempat penambatan kudanya. Dia tambat kudanya itu, kemudian dia baca Al-Quran pada masa itu. Baik, kemudian tiba-tiba ketika dia baca Al-Quran itu, kudanya melompat. Kudanya dalam keadaan yang resah gelisah lalu melompat. Jadi Usaid ini, dia kata apa? Dia nampak kuda dalam keadaan yang sedemikian, dia berhenti sekejap. Kemudian dia pun membaca sekali lagi. Bila dia baca Al-Quran itu, kuda itu pun memberikan reaksi yang sama sebagaimana yang pertama tadi, iaitu dia meloncat. Okey, dan tiba-tiba kudanya meloncat dan dia membaca lagi. Okay, dia nampak kuda itu lompat, dia pun berhenti, kemudian dia baca lagi sekali. Bila dia baca sekali lagi, kuda itu pun memberikan reaksi yang sama, iaitu meloncat untuk kali yang ketiga. Kemudian dia membaca lagi dan kuda itu meloncat kembali. Jadi pada keadaan yang terakhir ini kan yang menyebabkan dia berhenti, dia kata apa? Saya khawatir, itu saya bimbang, kuda itu akan menginjak Yahya, kerana pada masa itu ada sahabat bernama Yahya yang sedang tidur berdekatan dengan kawasan itu. Jadi dia bimbang sebab kuda tu melompat kan, bimbang dia terpijak, kuda itu pijak Yahya yang sedang dalam keadaan tidur. Jadi dia pun bangun. Okey, dia bangun, pergi ke arah kuda itu, dan ketika dia berdiri, dia melihat ke arah atas langit ini. Apa kata dia? Ternyata aku melihat sepertinya ada zullah. Ada zullah ni seperti ada payungan. Ada satu tempat lindungan. Okey, ada satu tempat lindungan ini di atas kepalaku. Di dalamnya terdapat cahaya. Kalau tadi kita baca dalam kitab kita kan dikata di dalamnya ada lentera. Sebab itu tadi saya kata ia adalah seperti cahaya. Di dalamnya ada cahaya yang mana menjulang ke angkasa hingga aku tidak lagi melihatnya. Maknanya cahaya tu bila Yahya ni bangun, siapa nama dia? Usaid ibn Khudair itu bangun dan melihat cahaya tu kan ke atas kepala dia. Dia nampak cahaya tu terus naik ke atas. Okey, naik ke atas. Jadi keesokan harinya dia kata aku pun menemui Nabi SAW. Dan pada waktu itu aku pun menceritakan kepada Nabi apa yang terjadi. Tentang kudanya yang melompat, tentang dia membaca Al-Quran, kemudian kudanya pun melompat kan, melompat sehinggalah hampir terpijak Yahya yang menyebabkan dia berhenti membaca Al-Quran itu tadi. Lalu dia nampak ada satu lembayung ataupun satu zullah tadi kan di atas kepalanya, yang mana ada cahaya dan ia naik ke atas langit. Jadi apa kata Nabi SAW ketika mendengar cerita daripada Usaid ibn Khudair itu tadi? Nabi SAW pun bersabda. Nabi kata kepada dia, Nabi kata kepada dia, tilkal malaikatu kanat tastami'u lak walau qara'ta la asbahat yaraha an-nas ma tastatiru minhum. Itu adalah malaikat yang sedang menyimak bacaanmu. Apa dia? Malaikat. Maknanya zullah ataupun lembayung yang ada cahaya itu tadi kan, Nabi kata itu adalah malaikat. Jadi kuda tadi bila dia nampak, dia nampak lembayung itu, sebab itu dia melompat. Yang mana lembayung yang ada di atas Usaid tadi tidak disedari oleh beliau. Bila dia sedar, ketika dia bangun berdiri, ketika dia berhenti membaca Al-Quran dan dia bangun berdiri. Jadi Nabi kata apa? Kalau dia teruskan bacaannya, Nabi kata kepada Usaid, kalau kamu meneruskan bacaan kamu, pada pagi harinya manusia akan melihatnya
Dan malaikat itu tidak boleh menutup diri dari pandangan mereka. Nabi kata apa? Kalau Usaid baca Al-Quran terus menerus sampailah esok pagi, malaikat itu pasti boleh dilihat oleh orang ramai. Sebab Nabi kata ma tastadiru minhum, yang mana tak dapat orang ramai akan melihat lembayung yang ada lentera itu tadi kan. Okay? Yang mana orang ramai tak dapat, maksud tak dapat ni ialah orang ramai semua boleh lihat. Okay, orang ramai semua boleh lihat. Jadi ini, daripada kisah ini ya, kita dapati bahawasanya malaikat dia bersama dengan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Okay, malaikat bersama dengan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Jadi, kalau kita rujuk pada poin kita yang ketiga dalam kitab kita kan, pada muka surat 381, kita dapati bahawasanya pada perenggan kita yang kedua di bawah itu, sementara syaitan adalah musuh malaikat alaihissalam. Kerana itu, pembaca Al-Quran diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar mengusir musuhnya supaya para malaikat alaihimussalam dapat hadir ketika dia membaca Al-Quran. Maka dalam kondisi seperti inilah, dalam keadaan seperti inilah, para malaikat tidak mungkin berkumpul dengan para syaitan. Maknanya begini, bila kita baca Al-Quran, kan, kita sebelum kita baca Al-Quran itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ ianya dapat mengusir syaitan dan malaikat datang. Malaikat datang, duduk bersama dengan kita, menyimak bacaan kita. Tetapi kalau kita membiarkan syaitan duduk bersama dengan kita ketika kita membaca Al-Quran, mungkin ada orang tanya, boleh ke Ustazah kita baca Quran syaitan sama dengan kita? Boleh. Siapa kata tak boleh? Itu yang buat kita ngantuk, buat kita ingat benda lain, kan? Buat hati kita lalai. Sebab itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab bila kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada peringatan. Jangan lupa apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Dalam Al-Quran ada apa? Mau'izah, ada nasihat, ada hudan, ada petunjuk, ada rahmat. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Bahkan syifa'ul lima fis sudur. Okay, Allah kata apa? Syifa'ul lima fis sudur. Dalam surah Yunus pada ayat yang ke-57. Kalau siapa lupa boleh buka kembali. Surah Yunus pada ayat 57. Yang mana Allah kata dalam Al-Quran itu ada mau'izah, ada syifa, kan? Mau'izah adalah maksudnya peringatan, nasihat, ada penawar bagi hati kita, ada hudan, ada petunjuk, dan juga ada apa? Ada rahmat. Jadi, syaitan tidak mahu semua itu masuk dalam hati kita, meresap dalam diri kita. Sebab itu dia datang untuk ganggu kita, agar kita tak mampu untuk mendapat kelebihan ataupun keutamaan-keutamaan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi, wajar ketika kita membaca Al-Quran, ini hikmahnya. Okay? Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang menyebabkan syaitan pergi. Lalu yang datang ialah malaikat. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada hikmah yang keempat. Okey, dalam kitab kita, hikmah yang keempat di sini ialah, kita lihat ya di situ, hikmah kita yang keempat ialah syaitan berusaha memalingkan hati pembaca Al-Quran. Ini yang telah saya sebutkan tadi. Syaitan berusaha untuk memalingkan hati pembaca Al-Quran. Maka sebab itu kita membaca isti'adzah. Kan? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita baca pada poin kita yang keempat dalam kitab kita pada muka surat 381. Dijelaskan kepada kita, syaitan berusaha sekuat tenaga dengan segala daya dan upayanya. Untuk apa? Untuk memalingkan pembaca Al-Quran. Supaya dia dilalaikan dari apa dimaksudkan Al-Quran. Dari apa yang dimaksudkan Al-Quran. Iaitu, kita lalai. Kita makna baca Al-Quran tu baca aja. Dia tak masuk dalam hati kita. Tak masuk dalam pemikiran kita. Hanya sekadar baca sahaja yang menyebabkan kita tidak mentadabbur setiap baris ayat Al-Quran yang kita baca. Yang menyebabkan kita tidak memahami. Dan juga yang menyebabkan kita tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal melalui firman-Nya. Jadi itu tugas syaitan. Bila kita baca Al-Quran,
dia akan pastikan kita tak tadabbur, kita tak faham dan kita ni tak nak ambil tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran itu tadi. Okey, sehingga dengan segala daya dan upayanya itu tadi, syaitan berusaha keras memalingkan hati pembacanya dari maksud Al-Quran itu sendiri. Pembacanya pun tak dapat mengambil manfaatnya secara sempurna. Kerana itu, ketika akan membaca Al-Quran, seseorang diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka sebab itu, kan ini kita panggil sebagai apa keterkaitannya, apa kaitannya. Kita ni mesti baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim ketika kita hendak membaca Al-Quranul Karim. Sebab itu tidak ada persoalan, boleh ke Al-Quran tu duduk Al-Quran pula. Silap sebut. Boleh ke syaitan tu duduk dengan kita ketika kita baca Al-Quran? Boleh. Sebab itu tugas dia, nak memalingkan kita daripada kita faham apa yang kita baca. Sebab kalau kita faham, kita akan jadi orang yang takut kepada Allah, kita akan jadi orang yang meninggalkan maksiat, kita akan jadi orang yang meninggalkan dosa. Kita sendiri akan berusaha agar tidak digoda ataupun tergoda dengan syaitan. Sebab itu dia sedaya upaya nak kita jauh daripada memahami apa yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Baik, seterusnya yang keempat. Yang kelima. Okay, yang kelima kan, kalau kita lihat di kitab kita ini, dia ada sampai ke-7. Tapi pada poin yang kelima dan yang keenam, saya tak muatkan dalam perbincangan kita. Saya tinggalkan perbincangan itu. Terus saya masuk kepada poin kita yang ke-7. Okay, pada muka surat 382, masuk terus pada poin kita yang ke-7, di bawah sekali itu kan, syaitan sangat berkeinginan menggoda manusia ketika berkeinginan melakukan kebaikan. Saya letak apa di sini? Saya katakan di sini, syaitan menghalang manusia buat kebaikan. Dia ada kaitannya dengan poin kita yang tadi. Okey? Ada kaitan dengan poin kita yang ini dan juga 5 dan 6. Sebab itu, Ustazah tak masukkan semua. Sebab kalau masukkan semua, sama saja perbincangannya. Jadi, terus kita loncat kepada poin kita yang ke-7 dalam kitab kita. Okey, bila kita terus lompat kepada poin kita yang ke-7 dalam kitab kita, apa katanya? Syaitan berusaha memalingkan syaitan berusaha untuk menghalang manusia buat kebaikan. Kerana apa? Di dalam Al-Quran ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah firmankan. Sebagai nasihat kepada kita, mau'izah, kan? Sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada kita, sebagai rahmat kepada kita, yang akhirnya kita boleh jumpa syifa, iaitu penawar untuk hati kita. Dan Al-Quranul Karim banyak menceritakan tentang kebaikan-kebaikan. Al-Quranul Karim banyak menyentuh perihal syurga, banyak mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menjadi orang yang sabar contohnya. Banyak mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita ni menjadi orang yang baik. Jadi syaitan dia akan berusaha untuk menghalang kita supaya apa? Supaya kita tidak buat perkara-perkara baik yang kita baca dalam Al-Quranul Karim. Jadi sebab itu kita baca isti'adzah, iaitu kita meminta perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan itu tadi, yang mana akan menghalang kita untuk buat perkara-perkara yang baik, terutamanya perkara-perkara yang Allah firmankan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Okey, jadi ini hikmahnya mengapa, kan? Kalau kita lihat di dalam poin kita yang ke-7 di bawah itu sekali, apa kata siapa ni, Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya ini? Beliau menjelaskan kepada kita, syaitan sangat berkeinginan. Maknanya syaitan ni nak sangat kita tinggal menggoda manusia ketika berkeinginan melakukan kebaikan. Maknanya bila kita nak buat baik ni, syaitan ni akan goda kita supaya apa? Jangan buat perkara baik tu. Jangan buat perkara baik itu. Yang mana di samping itu akan berusaha keras memujuk serta merayunya supaya tidak melakukan kebaikan tersebut.
Bila kita nak buat baik, dia akan tarik kita. Dia akan buat kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Dia akan buat kita fikir tentang itu. Dia akan buat kita fikir tentang kata-kata manusia. Yang akhirnya, bila kita fikir semua itu tadi, kita akan tinggalkan. Okey, kita akan tinggalkan. Sebagaimana dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, tadi malam syaitan menggoda memuja aku, dia hendak menghentikan salatku. Syaitan itu begitu sifatnya. Tugasnya. Okey, sikap. Semualah. Sifat, tugas, sikap. Kita pun dah pernah bincangkan. Job skop dia ialah satu. Supaya kita masuk dalam neraka Allah. Jadi bagaimana dia nak buat kita masuk ke dalam neraka Allah ialah dengan memujuk kita, menggoda kita, merayu kita agar tinggalkan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ada banyak di mana? Dalam Al-Quranul Karim. Maka sebab itu ketika kita membaca Al-Quran, kita mohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Supaya apa? Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari diganggu oleh syaitan. Agar hati kita, diri kita sentiasa terus tegar untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Okey? So itulah sebenarnya hikmah mengapa kita membaca isti'adzah ketika kita membaca Al-Quranul Karim yang dibincangkan dalam waktu yang kedua dalam kitab kita. Okey, baik. Seterusnya, kita masuk kepada waktu yang ketiga ataupun pada tempat yang ketiga. Bila kita baca isti'adzah, iaitu ketika masuk tandas. Kalau dalam buku kita berada pada muka surat 383. Okey, pada muka surat 383 iaitu pada tempat yang ketiga membaca isti'adzah ketika memasuki tandas. Dia letak toilet. Toilet tu bahasa Inggeris. Tak apalah, saya tukarkan ketika masuk tandas. Baik, dari Anas ibn Malik, kerana apa? Ada hadis yang memerintahkan kita untuk membaca isti'adzah itu tadi, iaitu dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tandas, baginda mengucapkan apa? Baginda membaca. Apa yang dibaca oleh Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Nabi baca ini dalam saat ni Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Minal khubuthi. Maaf tersilap di situ. Minal khubuthi wal khabaithi. Boleh betulkan ya kalau siapa yang salin. Tersilap barisnya di situ. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Bukan khubuthi ya, minal khubuthi wal khabaithi. Kalau dalam transliterasi bahasa Melayunya betul lah, di situ saya letakkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan jin lelaki dan perempuan. Jadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah ucapan isti'adzah ataupun ucapan perlindungan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita ketika kita masuk tandas. Sebab tandas ni tempat yang kotor lah kan. Jadi tempat kotor ni dia suka berada di dalamnya. Dan Nabi SAW memohon kepada Allah perlindungan daripada jin-jin ataupun syaitan-syaitan ni yang berada di dalam tandas. Maka kita juga begitu. Bila kita masuk ke dalam tandas, maka seharusnya kan kita masuk dalam tandas tu, kita doa kepada Allah. Sebelum masuk, doa kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada gangguan. Sama ada tak kira jin lelaki ataupun jin perempuan. So daripada hadis ini jelas kepada kita, jin itu ada jantinanya juga. Okey, jin ada jantinanya juga. Ada jin lelaki, ada jin perempuan. Jadi kita minta perlindungan daripada kejahatan mereka. Daripada kejahatan mereka, minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Saya kira itu saja perbincangan kita pada hari ini. Sebab ringkas sangat kan untuk perbincangan hari ini. Sebab minggu depan rasanya panjang sikit. Saya akan sambung perbincangan ini pada minggu depan untuk poin yang keempat. Ya, sebab ni yang ketiga, kita akan masuk kepada perbincangan yang keempat. Jadi tak apalah ya, hari ini ringkas saja perbincangannya dan saya harap kita dapat amalkan apa yang dah kita bincangkan itu tadi. Mudah-mudahan ianya dapat difahami, okey, dan kita amalkan sehingga habislah sehingga di dalam kehidupan kita. Okey, itu sahaja. Minta maaf lah ada orang bising kat atas ni. Jadi tak terganggu sedikit. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.